Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam subjek sains komputer tingkatan 4. Kita masih lagi dalam tajuk 1.0 iaitu pengaturcaraan. Okey, hari ini kita akan habiskan tajuk 1.4 iaitu tajuk yang terakhir 1.44 iaitu atur cara kawalan ulangan bagi operator increment, discrement, classmate dan boolean. Tajuk yang terakhir bagi tajuk struktur kawalan. Okey, 1.44 atur cara kawalan ulangan bagi operator increment, discrement, classmate dan boolean. Okey, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan operator increment. Dia ada tanda plus 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 plus, dan discrement dia ada tanda minus minus. Okey, operator increment dan discrement lazimnya kita gunakan dalam kawalan ulangan sebagai pembilang. Kita gunakan sebagai pembilang. Okey, maksudnya kita nak pembilang itu bertambah ataupun berkurangan apabila dia berulang. Apabila berlaku proses pengulangan. Operator increment maksudnya dia berlaku penambahan nilai pemboleh ubah bagi bilangan nombor tertentu. Dan operator discrement pula dia berlaku pengurangan nilai bagi bilangan nombor tertentu. Okey, itu yang dimasukkan dengan operator increment dan discrement. Berlaku penambahan dan pengurangan nilai pada pemboleh ubah. Okey, seterusnya kita tengok lebih detail operator increment. Okey, ini contoh atur cara bagi penggunaan operator increment iaitu kita menggunakan struktur kawalan while iaitu syarat boolean yes ataupun no, blok kenyataan berulang, kemas kini nilai dalam syarat. Maksudnya kita guna why do syarat dahulu, lepas tu barulah kita ada pernyataan. Okey, contoh I tambah equal 1. Maksudnya I equal I tambah 1. Okey, katakan I itu 9. Maksudnya 9 dia akan menambah kepada 1 dan akan menjadi nilai yang baru iaitu 10. Okey. Okey, tengok contoh yang lain. I plus equal 2. Maksudnya I equal I plus 2. Okey, contoh katakan I itu 5, nilainya 5. Jadi I plus equal 2, maksudnya 2 akan tambah dengan 5, dia akan jadi nilai yang baru iaitu 7. Dan contoh seterusnya, I plus equal 3. Maksudnya I equal I plus 3. Okey, katakan I itu 2. Jadi I plus equal 3 bermaksud 3 akan menambah kepada 2. Sama dengan 5. Ini contoh increment, dia berlaku penambahan. Bergantung kepada berapa pembilang yang kita letak. 1 ke, 2 ke, 3 ke. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula atur cara bagi operator discrement. Okey, dia juga gunakan kawalan ulangan while, syarat boolean yes ataupun no, blok kenyataan berulang, kemas kini nilai dalam syarat. Okey, jadi operator discrement ni dia nak mengurangkan nilai pada pemboleh ubah. Okey, contoh kita akan gunakan ungkapan I tolak equal 1. Jadi dia bermaksud I sama dengan I tolak 1.
Okey, contoh katakan I itu nilainya 9. Jadi bila I, kita buat I tolak sama dengan 1, jadi nilai 9 tersebut dia akan berkurangan 1 dan dia akan menjadi nilai yang baru bersamaan dengan 8. Okey. Okey, tengok contoh seterusnya. I tolak sama dengan 2. Dia mempunyai maksud I sama dengan I tolak 2. Okey, contoh katakan nilai I itu 5. Jadi bila kita buat I tolak sama dengan 2, dia akan berkurangan sebanyak 2 nilai 5 tersebut. Dan dia akan menjadi nilai yang baru iaitu 3. Okey, tengok contoh seterusnya. Katakan ukapan yang kita gunakan I tolak sama dengan 3. Jadi dia membawa maksud I sama dengan I tolak 3. Okey, contoh katakan I nilainya 2. Jadi bila kita gunakan ukapan I tolak sama dengan 3, jadi dia akan berkurangan 3 nilai 2 tersebut dan dia akan menjadi nilai yang baru iaitu negatif 1. Okey, ini contoh operator diskrimen bagi atau cara yang kita akan gunakan. Okey, seterusnya. Tengok pula apa yang dimasukkan dengan mat random. Jadi mat random ini bermaksud sub atau cara Java untuk menjana nombor secara rambang. Okey, dalam satu senaran nombor kita nak menjanakan satu nombor secara rambang. Jadi mat random ini dia menggunakan waktu sistem sebagai nilai benih. Maksud nilai benih di sini dia akan berkembang. Dia akan berkembang nilai benih untuk memulakan penjanaan nombor secara rambang. Jadi satu cara mat random ini digunakan setiap kali kita perlukan untuk menjana suatu nombor rambang antara 0 dan 1. Okey. Contohnya, jika nombor rambang diperlukan di antara 1 hingga 10. Jadi kita akan gunakan ukapan tersebut kurungan integer. Nombor itu integer lah. Okey. Tutup kurungan, buka kurungan balik, mat.random, buka kurungan, tutup kurungan, darab 10, tutup kurungan, tambah 1. Ini untuk kita mencari nombor rambang di antara 1 hingga 10. Okey, contoh lain. Kita katakan kita nak cari nombor rambang antara 1 sehingga 100. So kita akan buat darab dengan 100 tambah 1. Okey, ini contoh atau cara mat random. Permasalahan di sini kita nak menjanakan 20 nombor rambang bagi satu dadu. Jadi dadu tersebut hanya mempunyai 6 kombinasi iaitu 1, 2, 3, 4 dan 6. Okey, ini permasalahannya. Okey, ini atur caranya. Jadi kamu salin semula atur cara ini. Namakan atur cara ini mat random 1 hingga 6. Kemudian kamu akan hantar dalam Google Classroom. Okey, salin semula atur cara ini. Namakan atur cara ini sebagai mat random 1 hingga 10. Kemudian run. Okey, pastikan tidak ada ralat. Dan hantar atur cara ini dalam Google Classroom. Cikgu dah hantar assignment dalam Google Classroom bagi tajuk 1.44. Jadi kamu akan ada 3 file untuk kamu hantar dalam Google Classroom. Okey, ada 3. Ini yang pertama. Okey, salin semula dan hantar sebelum kelas berakhir. Okey, kita tengok pula bendera bulan. Bendera bulan. Okey, dia bermaksud satu pemboleh ubah yang kita gunakan untuk mengawal ulangan. Bendera bulan. Nak mengawal ulangan. Sama ada kita nak pengguna tersebut meneruskan atur cara ataupun tidak. Kita akan gunakan bendera bulan. Jadi kod bendera bulan ini kita boleh letakkan di dalam kawalan ulangan do while. Okey, kita tengok contoh dia. Ini permasalahannya. Tuliskan kod Java yang menjana 20 nombor dadu secara rambang. Okey.
Ini bagi map random dan pengguna diberikan pilihan untuk mengulangi proses tersebut. Okey, jadi ini ialah bendera bulan. Yang atas ni map random, yang bawah ni bendera bulan. Kita gabungkan sekali dalam satu atur cara. Okey, ini atur caranya. Salin semula, namakan atur cara ini dengan nama bendera bulan 20 nombor. Dah hantar, pastikan kamu run dulu. Pastikan tidak ada ralat. Dah hantar, saya guna file ni untuk bagi markah. Siapa yang buat akan dapat markah, yang tak buat tak dapat markah. Okey, mudah saja. Okey, dan satu lagi atur cara bagi pembilang. Okey, selain pembilang I yang kita gunakan, kita juga boleh gunakan pembilang yang lain dan kita isytiharkan untuk membuat pengiraan dalam penyelesaian masalah. Pembilang ini kita akan isytiharkan di luar kawalan ulangan sebagai pemboleh ubah jenis integer dan kita inputkan nilai pembilang tersebut kepada nilai yang asal kosong. Jadi pembilang ini akan ditokok ataupun dikurangkan. Sama ada kita nak tambah ataupun kita nak kurangkan bergantung kepada jenis masalah yang kita nak selesaikan. Sama ada kita menggunakan operator increment ataupun decrement. Jadi syarat yang melibatkan perubahan nilai pembilang tersebut, dia akan diuji menggunakan struktur kawalan pilihan seperti switch case ataupun if else. Okey, kita tengok atur caranya. Okey, permasalahan di sini ialah kita nak menentukan kekerapan nombor dadu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 hasil 100 kali lambungan ramban. Maksudnya kita akan gunakan map random agak sukar dibuat secara manual. Okey, katakan hasil eksperimen adalah peratusan kekerapan setiap nombor dadu dalam 100 lambungan. Okey, ini atur caranya. Namakan atur cara ini dengan nama pembilang dadu. Tulis semula dalam pengaturcaraan Java dan hantar dalam Google Classroom. Pastikan kamu hantar yang betul, tidak ada ralat. Okey. Okey, itu saja 3 assignment yang perlu kamu hantar dalam Google Classroom sebelum kelas berakhir. Okey, kita jumpa lagi di lain hari. Sekian, terima kasih.